Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amiruddin, wakil daripada kumpulan saya. Saya ingin menerangkan sedikit tentang emosi kanak-kanak. Di dalam emosi terdapat banyak sifat yang dikaitkan dengan kanak-kanak. Antaranya saya memilih adalah sifat takut, kerana takut ia berkait rapat dengan emosi kanak-kanak. Seterusnya, saya ingin memberi sedikit penerangan mengenai definisi menakutkan yang dikaitkan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Menakutkan itu adalah seseorang itu takut akan sesuatu hukuman yang diberi. Kenapa dia takut? Kerana dia melakukan kesalahan dan kesilapan. Sebagai contoh, dalam pendidikan awal kanak-kanak, jika seseorang pelajar ataupun seseorang kanak-kanak belum menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru mereka, pasti mereka akan rasa takut kerana mereka yakin yang mereka akan dikenakan hukuman disebabkan tidak menyiapkan kerja sekolah. Seterusnya, kita alihkan kepada sebab pula. Okey, sebab kenapa kanak-kanak takut? Ada banyak sebab. Yang pertama, kanak-kanak takut kerana dia berada keseorangan tanpa ada orang mengawasinya. Kerana pada saat itu ia berada di dalam satu imajinasi yang mana ia boleh membayangkan sesuatu akan terjadi kepada dirinya. Itu yang membuatkan dia takut. Yang kedua, kanak-kanak kenapa dia takut? Atas sebab dia tidak menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh gurunya ataupun tugasan yang diberikan oleh gurunya. Dan sebab yang terakhir, kenapa kanak-kanak itu takut? Ini kerana kanak-kanak itu dibuli oleh temannya. Dia akan berasa takut kerana ia berada dalam keseorangan. Sebab itulah sebagai seorang guru haruslah mengambil berat dan mengawasi kanak-kanak yang telah dibuli. Yang terakhir, cara-cara bagaimana kita nak mengatasi masalah ketakutan dalam diri kanak-kanak. Pertama, seorang guru haruslah memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah, dan guru juga perlu mengawasi kanak-kanak dan tidak membiarkan kanak-kanak itu berada bersendirian. Jika perkara seperti ini dijaga dengan baik, emosi kanak-kanak tidak akan terganggu. Jadi, ingat, kanak-kanak ini harus dijaga dan dipelihara dengan baik, dibelai dengan kasih sayang. Barulah mereka akan menjadi seorang kanak-kanak yang positif. Okey, hari ini saya akan cuba untuk menerangkan definisi tentang terkejut. Selalunya kanak-kanak ni selalu terkejut bawah yang diorang kerap terkejut kan pada umur diorang bawah 2 tahun. Sebab diorang terkejut ni selalunya masa diorang tengah tidur. Sebab diorang terkejut tu, yang pertama adalah sebab diorang mimpi ngeri. Sebab kanak-kanak ni kan selalu banyak tidur kan, so diorang akan mimpi ngeri. Yang kedua adalah sebab diorang lapar, mungkin yang lapar susu ke apa. Yang ketiga adalah sebabkan suhu bilik. Kan sebab suhu bilik pun akan boleh buatkan kanak-kanak itu terkejut. Sebab tiba-tiba suhu macam sejuk ataupun tiba-tiba suhu akan jadi panas, so diorang akan boleh terkejut. Lepas tu untuk kanak-kanak yang bawah yang atas 2 tahun pula, diorang kan dah mula pergi tadika, taskal kan, jadi diorang akan ada mula perasaan macam terkejut daripada kawan-kawan diorang. Macam kalau kawan-kawan diorang terkejutkan diorang kan, macam dia cepat terkejut. Okey, so cara mengatasi benda ni adalah kita sentiasa kena fokus dan sentiasa kena memahati kanak-kanak tu. Sebab diorang pun tak boleh terlampau terkejut sangat. Mungkin nanti diorang akan terkena serangan jantung ke apa, kita tak tahu. Sebab serangan jantung ni bukan untuk orang tua je kan, untuk kanak-kanak pun boleh kena juga. So yang seterusnya adalah untuk mengekalkan emosi sentiasa positif. Kita harus sentiasa memahati diorang dan memberi kasih sayang yang cukup untuk diorang lah. Kasih sayang yang cukup untuk diorang. Selain tu, kita juga kena bagi diorang untuk lawan kelemahan diorang, iaitu kelemahan terkejut tu. Sebab kalau diorang sentiasa terkejut ataupun sentiasa mengamalkan sikap macam tu, diorang mungkin akan boleh bawa ke semasa diorang dewasa nanti, macam diorang macam melata, terkejut yang melampau. So macam kadang kalau kawan tegur pun diorang akan terkejut. Hari ini saya akan menerangkan tentang emosi kanak-kanak apabila sakit, dari definisi
sebab sakit dan cara mengatasi sakit. Definisi sakit. Sakit adalah perasaan tidak selesa yang seringkali disebabkan oleh stimuli melampau atau mencederakan. Penyebab sakit. Sakit disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, kemunculan penyakit. Biasanya sakit terjadi kerana menjadi awal mula penyakit. Tubuh dirancang untuk menghasilkan respon alami terhadap kejanggalan atau ancaman, baik itu bakteria, virus atau produksi pada sel yang tidak sempurna secara berlebihan. Kedua, kurang gizi. Tubuh sebagai struktur yang kompleks memerlukan berbagai jenis enzim, vitamin, mineral dan nutrisi makro dan mikro yang lainnya sehingga tubuh berfungsi dengan baik. Cara mengatasi kanak-kanak apabila sakit. Yang pertama, memberi air minum yang kerap. Yang kedua, mengelak hantar kanak-kanak ke nursery ketika sakit atau cedera. Ketiga, jika keadaan kanak-kanak menjadi lebih teruk, sila hantar ke hospital atau klinik yang berdekatan. Yang keempat, sentiasa memerhati kanak-kanak. Yang kelima, penggunaan ubat hanya perlu pada kanak-kanak yang kelihatan tidak selesa ataupun sakit. Sekian. Hari ini saya akan menerangkan tentang maksud emosi bagus dan gembira, iaitu emosi positif. Emosi dalam setiap orang berbeza. Emosi terbagi kepada dua, iaitu negatif dan positif. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang video sisi emosi, iaitu bagus ataupun gembira. Dalam definisi emosi bagus atau gembira, setiap orang perlu gembira dan bagus dalam melakukan satu perkara supaya mendapat emosi yang stabil dan tidak terganggu. Emosi sebagai pembangkit energi dalam setiap orang. Dalam kehidupan, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Misalnya perasaan gembira dan bagus. Sebab emosi menjadi bagus adalah penghargaan ke diri. Kanak-kanak berkait rapat dengan jarak hubungan dalam keluarga dan juga kolerasi yang positif antara penghargaan ke diri yang tinggi dengan gaya ibu bapa yang autoritatif. Seterusnya, kanak-kanak gemar meniru tingkah laku sahabatnya. Biasanya kanak-kanak meniru tingkah laku kanak-kanak yang popular dan sesiapa sahaja yang telah membantu hubungan yang rapat dengan mereka. Kanak-kanak meniru orang yang lebih tua atau rakan sebaya. Mereka akan meniru tingkah laku yang positif ataupun negatif. Sebaliknya, mendapat sahabat yang baik, maka tingkah laku akan ditunjukkan adalah positif. Cara-cara untuk mendapatkan emosi yang positif adalah kanak-kanak perlu memiliki hobi yang membuat mereka senang melakukannya, baik di sekolah ataupun di rumah, supaya mereka lebih gembira. Lebih baiknya lagi, aktiviti tersebut boleh menjadi tempat yang menginspirasikan diri mereka. Aktiviti yang menggalakkan kerjasama dalam pertandingan, terutamanya adalah berguna dalam memelihara harga diri kanak-kanak. Seterusnya, maksud perasaan malu ialah sifat malu di kalangan setengah kanak-kanak seakan terbentuk secara semula jadi. Sifat ini hilang secara berangsur-angsur seiring dengan peningkatan usia mereka. Namun sifat malu tersebut kekal di kalangan 10 hingga 15% daripada mereka. Seterusnya, punca sebab perasaan malu terhadap kanak-kanak bermula daripada sejak kecil dibiarkan bermain bersendirian dan kurang mendapat peluang berkomunikasi dengan rakan sebaya di luar rumah maupun di sekolah. Selain itu, ada kanak-kanak bersifat sangat pemalu kerana selama ini dia telah dimanjakan, dan masalah malu juga boleh berlaku kerana kekurangan yang ada pada diri mereka, sama ada disebabkan masalah penyakit, ketuturan pembelajaran, penampilan diri maupun kemungkinan sehingga ia berasa rendah diri dan sukar menghadapi keyakinan terhadap dengan rakan sebaya. Ini sekali ialah cara mengatasi malu. Cara mengatasi perasaan malu bagi kanak-kanak ialah bermain permainan yang diminatinya. Dengan permainan bermakna untuknya adalah antara cara membantu mengatasi rasa malu mereka. Apabila motivasi dalaman menguasai diri, rasa malu akan hilang tanpa disedari. Selain itu, mengajak kanak-kanak itu bergaul dengan rakan berbagai peringkat umur dengan pergaulan daripada peringkat umur yang berbeza dan pengalaman yang
dirasainya akan menghakiskan sedikit demi sedikit perasaan malu terhadap diri mereka. Saya akan menerangkan tentang emosi menang. Menang bermaksud dapat mengalahkan, contohnya mengalahkan daripada musuh, lawan dan saingan. Selain itu, meraih hasil kerana dapat mengalahkan pihak lawan. Seterusnya, mendapat hadiah kerana memenangi sesuatu pertandingan. Sebab-sebab kemenangan ialah berusaha mendapat nombor 1. Seterusnya, buat sehabis baik untuk mendapat hadiah yang akan diberikan. Selain itu, melawan rakan-rakan lain untuk memenangi. Cara-cara untuk mempositifkan emosi diri ialah dengan tidak berputus asa. Selain itu, merasakan dirinya sehabis baik melakukan sesuatu pertandingan itu supaya dia tidak merasa dengki atau iri hati kepada rakan yang lain. Akhir sekali, dengan mengingati kemenangannya yang sebelum, kerana dengan mengingati kemenangannya, dia tidak akan merasa rendah diri atau iri hati. Selain itu, dia akan mengekalkan emosinya yang positif dan stabil. Hai, yang seterusnya adalah perasaan cemburu. Cemburu ini adalah emosi yang negatif yang muncul ketika seseorang mendapat perhatian dan perasaan dari orang-orang di sekitarnya. Pada anak-anak ini, kebiasaannya terjadi kerana kanak-kanak itu merasa kurang mendapat kasih sayang atau perhatian dari ibu bapanya. Sebab cemburu ini adalah datang daripada sebab anak-anak yang cemburu takut kehilangan kasih sayang dan perhatian dari ibu atau ayah. Hal ini menimbulkan kemarahan terhadap kawan yang mendapatkan perhatian yang dianggapnya lebih besar dari yang diterima. Cara mengatasinya adalah yang pertama, mengubah cemburu menjadi cita-cita. Seperti macam kalau anak tu sedih kerana kawannya mendapat grade yang bagus, kita sebagai ibu bapa atau guru harus membawa mereka atau suruh mereka belajar lebih bagus untuk mendapatkan keputusan atau grade yang bagus. Yang kedua adalah mendengarkan masalah kanak-kanak itu. Seperti kanak-kanak biasanya akan memiliki masalah. Seharusnya ibu harus bercakap dengan kanak-kanak itu, ketahui alasan mereka cemburu, kemungkinan kepercayaan diri yang rendah, disebabkan itu mereka cemburu. Yang ketiga adalah menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak dengan cara menunjukkan rasa kasih sayang tersebut selama kehidupannya, ditambahkan dengan perhatian kepada mereka. Dan akhir sekali adalah tidak membandingkan mereka dengan orang lain. Contohnya, ibu bapa tidak membandingkan anak dengan orang lain. Hindari dari membandingkan mereka atau membandingkan tugas sekolah mereka dengan saudara atau kawan. Hari ini saya akan terangkan definisi, sebab dan cara untuk mengatasi perasaan meluat terhadap diri kanak-kanak. Definisi meluat adalah di mana seseorang kanak-kanak yang merasa meluat ketika diberi sesuatu aktiviti kepadanya atau bersama rakan-rakannya, dan disitulah perasaan meluat terhadap dirinya akan timbul, seperti menyampa dengan aktiviti tersebut dan tidak ingin melakukannya dengan rela hati. Hal ini disebabkan kerana seseorang kanak-kanak tidak menerima pendapat atau aktiviti yang diberi terhadapnya, dan disitulah dia akan menimbulkan perasaan menyampa atau meluat terhadap guru rakan yang berada di sekelilingnya. Oleh itu, seseorang guru hendaklah mengatasi masalah tersebut terhadap kanak-kanak agar tidak menimbulkan perasaan meluat terhadap aktiviti yang akan diberikan kepada dirinya. Contohnya, memberi
aktiviti yang baru kepada kanak-kanak tersebut atau menanyakan kanak-kanak tersebut aktiviti apa yang dia ingin lakukan agar dapat mengelakkan perasaan meluat dalam dirinya. Definisi Glinda iaitu tamak, kanak-kanak yang mahukan lebih daripada satu benda yang kanak-kanak perlukan boleh dikatakan sebagai kanak-kanak itu berfikir kesemuanya hak mereka dan mereka tidak mahu berkongsi dengan orang lain. Contohnya seperti permainan atau makanan. Disebabkan Glinda tamak ini mungkin daripada sikap ibu bapa yang terlalu manjakan anak mereka dengan benda yang kanak-kanak mahukan. Contohnya jika kanak-kanak itu mahukan permainan, ibu bapa akan membelinya dengan serta-merta tanpa mengajar kanak-kanak tersebut tidak membeli sesuatu yang kita sudah ada. Kedua adalah cemburu terhadap adik-beradik yang lain. Jika kanak-kanak itu mempunyai adik, kanak-kanak itu akan merampas kesemua permainan yang dipegang oleh adiknya dan ketamakan kanak-kanak itu sejurus tidak mahu berkongsi dan berfikir itu hanya hak beliau. Ketiga adalah terpengaruh dengan rakan sebaya. Jika kanak-kanak tersebut dihantar di tadika, terpengaruh memiliki sesuatu yang lebih bagus itu tinggi. Contohnya kanak-kanak itu telah memiliki jam tangan tetapi kanak-kanak sebaya dengannya mempunyai ciri-ciri jam tangan yang lebih bagus. Contohnya ada lampu-lampu dan sebagainya. Dan kanak-kanak itu akan meminta ibu bapa mereka membeli sama macam kawannya dan ibu bapa mereka akan membelinya dan tanpa mengatakan tidak kepada kanak-kanak tersebut. Cara mengatasi masalah tamak kanak-kanak ini ialah ibu bapa mainkan peranan yang penting. Ibu bapa boleh menunjukkan yang murni yang bagus. Contohnya jika kita memiliki sesuatu yang banyak, kita seharusnya berkongsi bukannya tamak. Ataupun di tadika boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang di dalam kumpulan. Contohnya bermain bola bersama-sama ataupun membaca buku cerita yang mempunyai teladan dan akibat kenapa bila seorang itu menjadi tamak dan tidak mahu berkongsi. Jadi kanak-kanak boleh belajar daripada situ dan akan mengubah sikap dan emosi ketamakan kanak-kanak tersebut untuk berkongsi dengan rakan-rakan mereka yang lain. Kita beralih kepada emosi geram atau sangat marah. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia furious. Emosi sangat marah ini berlaku apabila seseorang itu berasa sangat panas hati akan sebab-sebab tertentu seperti perasaannya tersinggung, dihina, dihamun dan seumpama dengannya. Namun begitu, perasaan sangat marah ini perlu dikawal dan ada had batasnya. Beberapa sebab datangnya emosi sangat marah ini. Yang pertama, berlaku pergaduhan atau pertelingkahan. Kebiasaannya kanak-kanak akan bergaduh akan sebab-sebab yang remeh-temeh dan akan berlaku bahawa mereka tidak akan berkawan lagi. Yang kedua, disebabkan bergurau yang melampaui batas. Pada zaman kini, kanak-kanak yang umurnya 7 tahun dan ke atas sudah pandai bergurau yang melampaui batas. Contohnya, pada permulaannya ia hanya perkataan yang biasa, tetapi pada akhirnya ia akan berlaku dengan cacian dan makian. Yang ketiga, apabila ia berasa disakiti, kanak-kanak yang terasa disakiti oleh sebab-sebab yang tertentu akan berasa sangat panas hati dan melepaskan geramnya. Dan yang terakhir sekali, kita pergi kepada cara mencegah daripada perasaan marah ini datang. Yang pertama, kita sebagai guru perlu mengingatkan kepada kanak-kanak tentang akibat apabila perasaan marah ini datang dan ia akan menimbulkan permusuhan. Yang kedua, kita sebagai guru perlu menceritakan kisah-kisah teladan tentang untuk mengawal emosi marah dan sentiasa mengingatkan mereka bahawa perasaan marah itu adalah tidak elok. Dan yang terakhir sekali, kita sebagai guru harus memujuk kanak-kanak itu untuk sentiasa tenang dan memujuk mereka untuk sentiasa berkawan. Okey, seterusnya ialah perasaan kemurungan. Maksud kemurungan ialah sejenis gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, tiada semangat atau tiada tenaga untuk membuat apa-apa serta hilang minat dalam aktiviti harian. Punca kemurungan itu berlaku disebabkan oleh kanak-kanak kehilangan orang yang disayangi seperti ahli keluarga, kawan rapat dan kematian haiwan peliharaan. Yang kedua, kanak-kanak kurang bersosial bersama rakan sebaya seperti tidak berkomunikasi dan lebih kepada melakukan hal sendiri. Yang ketiga, kanak-kanak mengalami trauma akibat kes dera. Dan yang keempat,
Kanak-kanak sering diabaikan oleh ibu bapa dan merasa kurang kasih sayang. Dan akhir sekali, kanak-kanak membesar dalam konflik yang berterusan. Contohnya, ibu bapa kerap bergaduh. Cara mengatasi masalah kemurungan. Yang pertama, kanak-kanak perlulah mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti bersenam, beriadah dan sebagainya. Kanak-kanak juga harus sentiasa menjalankan aktiviti yang membuatkan mereka berasa lebih ceria seperti menyanyi, menari dan bermain. Ibu bapa juga perlu menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak mereka supaya anak-anak mereka berasa dihargai dengan cara sentiasa memberikan perhatian kepada anak-anak dan mendengar luahan hati anak-anak. Dan akhir sekali, menjaga hubungan yang baik antara ibu bapa dan anak-anak.